Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Juslan Jusuh. Daripada mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah. Kalau ikut pelik tu pelik D03. Orang Kelantan tu? Asal Kelantan, Batu Gajah Tanah Merah Kelantan. Dan kita menikah pun naik gajah sebenarnya. Jadi semangat gajah tu ada. Jadi alhamdulillah asal Batu Gajah Tanah Merah Kelantan. Cuma sekarang ni tempat jatuh lagi kan dikenang. Ini kan pula tempat kita mencari rezeki. Jadi alhamdulillah selepas keluar UUM tahun 99, makanya kita ini semua izin Allah Taala. Jadi store manager 7-Eleven, store 42 Jalan Gasing. 7 kali kena rompak. Huish. Ya, parang panjang dekat leher masa tu. Jadi tahun 2000. Makanya Allah Taala tak izin lama di situ. Mungkin subah dan sebagainya, kan? Jadi hujung tahun tu dapat KPLI. Dia panggil kursus perguruan lepasan ijazah. Dapat maktab besut. Perintis KPLI PG. Pendidikan jasmani dari 3, jasmani, kemahiran hidup dan juga IT. Makanya lepas habis KPLI itu, postinglah ke Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah. Jadi itulah kenapa berada di Melaka 15 bulan 1 2002 sehinggalah ke hari ini. Cumanya bila posting tadi tu di Sekolah Menengah Teknik Melaka Tengah, kemudian tukar nama jadi Sekolah Menengah Vocational Melaka Tengah, upgrade pula jadi College Vocational Melaka Tengah. Sehinggalah 1 hari bulan 4 2017 saya mengambil keputusan untuk hidup ni satu pilihan. Nak bebas dari segi masa dan juga untuk RM tu kita tetap kena berusaha kok mana pun. Walaupun makan gaji pun tetap kena pergi panskat juga. Nak lagi jadi usahawan pun terkena paksa. Terpaksa juga. Semua hidup ni kena paksa. Kena paksa. Jadi alhamdulillah 1 bulan 4 2017 saya bersara pilihan Mek, kalau saya panggil Mek lah. Ibu saya restu, isteri pun restu, alhamdulillah. Dan bersama dengan TDC ini, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, 19 bulan 1 2018 bersama dengan TDC. Alhamdulillah. Jadi isteri orang Kelantan juga? Isteri saya Pasir Putih. Pasir Putih Kelantan juga lah. Oh, tapi dua-dua orang Kelantan duduk di Melaka? Duduk di Melaka. Sebab apa? Sebab tu apa yang kita fikirkan tu ada orang sebut law of attraction. Ada orang sebut law of projection. Saya dah set. Apa-apa kita kena set. Saya dah set. Saya orang Kelantan. Saya cikgu. Jadi saya dah set. Bini saya kena Kelantan juga. Dan bini saya pun nak cikgu juga. Sebab dia akan matching situ. Dan biasa kalau pemikiran biasa kan, kalau cuti kita sama-sama boleh balik cuti. Jadi alhamdulillah Allah Taala izin. Allah Taala izin. Jadi yang kita rancang dalam mindset tu memang alhamdulillah dapat dan jadi kenyataan lah. Maksudnya itu pun impian jadi kenyataan juga. Alhamdulillah. Kira dapat pasangan yang memang diimpikan lah ya. Ya, iyalah diimpikan lah, begitulah. Kenapa masa jawab tu ragu-ragu tu? Itu tidak ragu-ragu sebenarnya. Ya, jadi alhamdulillah. Kriteria tu memang capailah, impian jadi kenyataan lah. Jadi masa henti kerja sebagai pensyarah lah ya. Sebab pensyarah dulu memang Mek lah, ibu lah izinkan, isteri pun okey. Ya, okey. Mek izin, jadi apa-apa kita restulah. Kenapa buat keputusan itu masa tu? Baik, pada masa tu begini. Masa saya di college itu, masa tu kita pun ada juga buat part time. Jadi jiwa ni sampai satu masa kita faham diri kita. Pertama kita faham diri kita dan juga potensial kita. Potensial kita. Sebab semasa perjawatan saya tu biasanya kalau majlis saya jadi MC dan situ pun kita pun ada ability kita. Multitask ability. On that time saya pun jurulatih kebangsaan, jurulatih luar, pendidikan luar, pusat kurikulum. Kita ada lesen menyelamat kelemasan, International Life Saving Federation, kita ada scuba divers, open water diver, kayak dan sebagainya. Jadi jiwa saya macam tu. Outdoor. Ini masa ROTU dulu, Reserve Officer Training Unit di UN dulu. Jadi bila saya jadi cikgu, minat saya tak hilang. Dengan saya jadi jurulatih pendidikan luar, tak hilang minat tadi tu. Jadi tapi sampai satu tahap dia nak bebas. Jadi dia mari sebab saya terkesan dengan satu quotes lah. Dan berbalik kepada tadi, sebelum quotes tu, jadi masa saya menjawab penjawab awam tu, masa tu setiap kali majlis saya pengacara majlis, jadi ada rakan-rakan yang pencin. Jadi speech dia agak-agak sama. At the end of the day,
Kan masa ucapan terakhir tu jaga cucu ni. Tetapi saya perhatikan kalau 10 orang yang bersara itu, yang betul-betul nak cari yang betul-betul healthy, solid, rasa nak kira. Ya, jadi itu dia bermain di fikiran saya pada masa itu. Jadi adakah faktor kerja dan sebagainya, betul tak? Ini pada pandangan saya, ini tidak mewakili semua orang. Ya. And then saya terkesan juga bila baca ada satu quotes. Jadi saya punya PL juga, kadang-kadang kita ada saat-saat kita rasa down, kita rasa ni. Cuma masa tu kita suka baca motivation quote dan sebagainya. Jadi dari sampai Quran apa kita mengaji jugalah, betul tak? Ni hadis-hadis apa semua. Tapi kita baca motivational quotes. Jadi ada satu quotes tu saya tengok. Dia kata 3 stage in life. Stage yang pertama saat kita lahir sampai umur kita 20, 25. Dia sebutlah itu satu angka nah. Saat kita lahir sampai 25. Masa tu masa ada duit tak ada, tenaga kesihatan ada. Stage yang pertama. Makanya stage yang kedua 26 sampai umur 60. Masa ni kita berkerjaya, kahwin, beranak pinak, kan, ada kumpulkan kereta, kemewahan, kekayaan dan sebagainya. Itu stage nombor 2. Dan di stage yang kedua ni dikatakan ada duit. Tapi hari ni data menunjukkan perangkaan yang kerja pun ialah okey, tapi secara quote tadi tu dikatakan stage yang kedua ni ada duit. Duit ada, masa tu kederat masih ada lagi, kesihatan masih lagi, tetapi masanya tak ada. Makanya semua merancang untuk ke stage yang ketiga. Yang mana persaraan. Jadi semua di peringkat yang kedua tadi, stage yang kedua semua bercerita untuk bersara. Hakikat hari ni ramai tak sampai pun persaraan. Hakikat hari ni kawan-kawan saya sendiri dah 4 series ni yang sebetulnya 4 series dah hampir 3 tahun lagi 5 series. InsyaAllah kalau panjang umur Allah Ta'ala pun dah dari segi healthy pun tak berapa healthy. Sebab tak jaga di stage yang kedua, makanya tapi ramai berkira-kira untuk ke stage yang ketiga. Ada satu benda di stage 2 yang ramai orang lupa sebenarnya. Iaitu yang sangat mahal, lebih mahal dari duit sebenarnya. Iaitu kesihatan. Kesihatan. Jadi di situlah dia bermain di minda. Dan juga kalau nak tunggu lagi, masa tu DG44. PPPS DG44. Kalau tunggu lagi, kita getting old kan, dah tak larat untuk all out dan sebagainya. Jadi masa berhenti tu 41 lah. Masa tu 2017. Dan terus tarik handbrake masa tu. Pencen adalah umur 56 nanti, tapi kita tak harapkan yang tu. Kita pejam mata, anggap tak ada, so kita fokus untuk jadi usahawan lah. Tapi kita faham bila usahawan ni tak semuanya orang nampak straight macam ni. Orang nampak kita siapa kita hari ni kan, dan orang nampak straight bisnes ni kan. Wah, tapi hakikat hari ni dia tak tahu. Kan, begini naik kona kiri kanan. Jadi itu. Tapi sebab kita faham. Kita faham orang tak faham. Yang penting kita kena faham flow dia, pergerakan dia sebagai seorang usahawan. Tapi satu benda saya sangat bersyukur, saya ada masa. Saya ada masa dan apa-apa kena usaha. Usahawan ke makan gaji dan sebagainya. Ya. Tetapi pada saya lah, potensi saya, sebab kita tahu potensi kita. Rasanya hadir saya di platform usahawan ni, rasa saya pada pandangan saya rasa kita boleh rasa sebenarnya dapat beri manfaat lebih kepada di luar sana sebenarnya. Walaupun dulu pun kita faham bila mati seorang anak Adam, maka terus putus segala hubungan kecuali 3 perkara. Pertama sedekah jariah, kedua ilmu manfaat, yang ketiga anak. Jadi alhamdulillah, satu ni tak boleh kontrol anak. Kalau dia tak berdoa, kita mati esok. Pun kita tu nothing. Ya, tapi hari ni dulu kita cikgu ilmu beri manfaat. Ilmu beri manfaat. Sedekah pun iya juga. Tetapi di platform usahawan ini, especially TDC ni lah, strictly, alhamdulillah. Kita mulakan dengan memberi, ajaran dia mulakan dengan memberi, walaupun 1 sachet, 2 sachet. Itu attitude 2018 hingga ke hari ini. Masih lagi berjalan sebab nawaitu kita. Nawaitu kita. Tengok orang sakit lutut, dia tengok semayang dia naik. Dah ada tanam dah mindset, kesian dia. So ada something untuk kita memberi. Begitu. Jadi itu peranan kita tu lah. Lebih besar lagi dalam konteks usahawannya. Jadi tak pernah menyesal lah untuk pilih henti kerja dan terjun bidang usahawan ni. Jadi saya sangat bersyukur. Sekali melangkah pantang diundur walau setapak. Sebab kita sangat jelas, clear
visi dan misi yang sangat jelas. Especially di TDC ni lah, saya honestly kita sangat jelas sebab kita selalu sebut, tagline saya selalu sebut, usia kita pasti berakhir. Namun biarlah RM dan PM akan terus sentiasa mengalir. Yes. Dan bagi saya di sini, yes. Bukan, ya saya belum sampai masa lagi. Kita masih hidup lagi. Tapi kita believe. Kita believe, kita action dan kita achieve. Apa tu RM dan PM tu? Mungkin ada orang tak faham. Ya, jadi RM tadi tu, ya, atas dunia ni, satu benda, dia mempengaruhi majoriti penduduk atas muka bumi ini. Malaysia nama dia RM. Kalau Malaysia? Ya, ringgit Malaysia. Kalau Amerika dolar, Thai, baht dan sebagainya lah. Itu RM, di Malaysia RM. Bohong kalau siapa kata duit tak penting. Duit sangat penting. Sangat penting. Wa'imah dalam rukun Islam pun yang kelima itu sebenarnya duit. Nak pergi haji, kena ada duit. Jadi dari situ kena ada perancangan dan sebagainya. Baik, jadi RM. Di sini RM. Ramai orang buat untuk RM. Tak kisahlah dia apa jawatan dan sebagainya. Niat dia tadi itu. Kalau niat, dengan apa yang di pelakuan itu tak betul, kita dapat juga RM, tapi keberkatannya pun tidak ada di situ. Baik, jadi RM dan PM tu kita nak buat kerja, RM-nya dapat, PM pun dapat sekali. Jadi dekat situ. Jadi yang shock di sinilah. Di TDC lah especially. PM tu apa? PM. Baik, atas dunia tu RM. PM Perdana Menteri pun ya, kan private message pun ya. Apa lagi? Sebab tu kadang-kadang kita adalah apa yang kita fikirkan. Dia boleh saja stand for PM Perdana Menteri, private message dan sebagainya. PM tepi dan sebagainya. Sebab bagi saya PM tu sendiri kita create satu momen, di saat kita sebut itu, kita maksudkan. Di saat kita sebut, kita maksudkan. RM tu ringgit Malaysia dan PM tu pahala masyar. Pahala masyar. Pahala masyar. Jadi hari ini kita nak satu kerja kita buat atas niat tadi tu, dia sekali jalan. Jadi RM pun kita dapat, PM pun kita dapat, baik secara personal ataupun secara kolaboratif. Makna kata tadi, ya sebelum ni kita pun buat juga syarikat-syarikat sebelum ni. Okey, pertama sekali, ya hujungnya kita sangat tidak jelas ke mana perginya. Tak puas lah, tak puas. RM-nya dapat. PM tu tak tahu pergi mana. PM tak tahu pergi mana, tidak jelas dan ada benda-benda kena diisytiharkan. Makanya menjadi ketulusan kepada semua orang. Gitu. Jadi yalah, especially di TDC ni sangat jelas. Sebab setiap hujung tahun diisytiharkan. Diisytiharkan dan peringkat kita yang saya maklumkan tadi, kita jumpa orang, kita hulu paket, 2 paket kan. Ni pun ada juga ni dalam. Right. So this is attitude. Antara attitude, skill, knowledge. Ramai ada knowledge. Tapi dia tak seiring dengan attitude. Sikap. Jadi sikap. Ini yang payah nak ubah sebenarnya, sikap, attitude. Jadi itu. Jadi bila RM dengan PM tadi itu. Jadi di sini sangat jelas setiap hujung tahun diisytiharkan, dimaklumkan. Jadi kita puas hati. Peringkat kita hulu sepaket 2 paket, mulakan dari kita. Dan bila syarikat makin kaya, banyak duit di syarikatnya. Jadi kita sangat sedar dan faham. Diisytiharkan. Okey. Yalah, sehingga saat ini TDC Holding 2016 hingga sekarang melebihi 15 juta sudah. Dan diisytiharkan juga lagi, barang siapa buat jualan walaupun sepaket, walaupun satu kotak, walaupun menyebar, ada saham PM kita dalam tu. Ini yang bagi saya sangat terkesan dan ini yang kita perjuangkan sebenarnya sebab nawaitunya untuk berdakwah. Dalam konteks sihat, betul ke? Sebab kolostrum ini sudah 334,000 orang sudah konsum ini. Dalam konteks keahlian, itu belum termasuk figure tadi itu atas repeat order. Yang mana tahun 2022, daripada jumlah itu pun almost 70% datang dari repeat order, same person, the same client, repeat order, 70%. Jadi dari situ. Bukan atas sebab kemasukan orang. Banyak biasa network marketing, based on, bayar bonus, based on, ramai orang masuk. Jadi viral sekejap, viral. Lepas tu, langsung lenyap di muka bumi ini. Jadi gitu. Jadi ini satu yang, sebab kita dah niat, ini pun dakwah kita, atas keupayaan kita, dakwah, atas 2 dakwah tadi. Itu tak lari. InsyaAllah. Dan depan mata saya sendiri, anak-anak tim saya sendiri, Masya Allah.
Hari ini dengan sistem yang ada di TDC, Patuh Syariah, dan apabila saya ada ramai anak-anak tim yang telah kembali ke rahmatullah juga. Mereka jalankan perniagaan, just orang nak minum letak kiri, orang nak minum letak kanan, kiri kanan, itu sahaja. Jadi alhamdulillah hari ini beliau telah kembali ke rahmatullah dan diwariskan akaun tu, bonda beliau arwah ni. Jadi alhamdulillah terus mengalir lagi hari ini. Setiap hari kalau ikut bulan tu almost 800, 900, 1000. It's okay. Alhamdulillah sangat okey. Di saat yang hidup pun nak bagi 200, 300 pun ketatangan juga, betul tak? Jadi ini sistem lah. We are talking about sistem. Ini satu sistem yang sangat telus, tapi paling penting patuh syariah. Betul-betul yang patuh syariah. Ini kita perjuangkan. Jadi ini bermula di Malaysia, kita rasa bangga. Bermula di Malaysia, dan lepas ni anda dia ke global lepas ni, ke negara-negara luar lepas ni. Ianya bermula di Malaysia dan hierarkinya tu dari Malaysia. Dan dia akan mensejahterakan ramai di Malaysia ini, especially tu pada saya. Cuma itulah. Memanglah kalau kita cerita pasal patuh syariah, cerita pasal PM kan. Bagi orang faham lah. Tapi ramai sebenarnya di luar sana dia kata, lah kita masih muda. Apa nak fikir benda tu? Itu tinggal mati tu lah. Baru kita amal ibadah, baru pergi umrah, baru fikir pasal apa pahala apa tu. Sekarang kita time berjuangkan duit. Nanti dah jadi kaya baru fikirlah bab tu. Kenapa try hard sangat dah TDC apa dah JJ nak perjuangkan platform patuh syariah untuk apa sangat? Apa pandangan cikgu? Baik. Yang pertama sekali bila kita berkisar kepada pandangan. Pandangan, opinion, pendapat. Sebenarnya ianya sangat subjektif. Mindset bagaimana kita letakkan satu term tadi itu. Contoh, kaya. Bagi orang, ada setengah orang, woi, dapat 10,000 kaya. Kan? Tapi ada orang, dapat 2,000 ringgit sebulan, kaya. Dia ada basikal satu, dia tak ada hutang. Dia ada rumah sendiri, dia kaya. Sebab tu tafsiran tu penting. Sebab tu hari ni, banyak terutamalah syarikat-syarikat network marketing sebenarnya pembawaan tadi tu. Dan pembawaan tadi tu, ya dia mengikut acuan dia. Acuan dari mana? Sudah tentu dari syarikat. Sebab ada setengah syarikat langsung tak ada ceritalah PM kita kata. So banyak. Okey. Ni leader kita. Jadi you sampai satu stage you kena ada certain car. Kena ada kereta mewah. Naik satu pangkat you kena ada Mercedes, you kena ada BMW. Naik satu pangkat you kena ada MPV. Right. Jadi itu pembawaan. Itu pembawaan. Jadi di TDC Holding ini alhamdulillah tak ada macam tu. Jadi hanya berlaku secara natural. Secara natural. Dan juga sebenarnya pada saya visi dan juga misi nakhoda kapal itu sendiri sebenarnya hala tuju itu yang membentuk kepada dealer-dealer dia juga sebenarnya. Visi dengan misi tadi itu. Sebab perlu dididik. Ada didik tu dengan kelas-kelas ceramah dan sebagainya secara formal. Baik. Jadi perlu juga ada didikan yang mungkin secara tak formal. Maksudnya dalam konteks dealership tu sendiri, sistem tu sendiri daripada syarikat, daripada CEO-nya, okey, pembawaan kepada leader-leader dan juga sehingga kepada anak-anak tim sebenarnya. Begitu. Benda tu subjektif. Cuma kita nak didik hari ni betapa yalah sampai satu masa tak bawa belaka. Ini clear, sangat clear sekarang ni. Hujungnya sekarang ni saya bersyukur dengan apa yang ada, alhamdulillah. Tapi masih lagi berjuang. Bukan kata kita, saya pun belum lagi lah 5,000 satu hari. Tetapi rakan-rakan saya dah ada hadiah yang capai. Ini proven, trusted. Cuma kita masih berusaha. On the way tadi itu kita bersyukur dulu. Kan dia kata syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Dalam surah apa ada disebutkan tu 5 kali syukur. Saya tak pasti lupa dah antara syukur dengan sabar tadi tu. Jadi kita dua benda ni. Jadi kita lalu trust the process. Mungkin Allah Ta'ala nak hadir macam mana, bentuk macam mana, pukal ke, solo ke dan sebagainya, kita lalu proses. Kalau nak cerita bisnes ni tidak semua bisnes naik.
Ya, dan nak mau lagi bisnes. Dia turun naik. Itu di sini sendiri pun, ya, saya bersama 2018 hingga ke hari ini, ya, kita ada fasa-fasa. Lalu fasa itu dengan tenang lah. Tapi pada masa melalui itu pun tidak tenang juga. Tapi berjaya mengharungi lah kita sekitar. Berjaya. Masa sekitar ni boleh gelak-gelak lagi. Masa hadap tu kan. Ini biasa. Inilah nama dia kehidupan. Tapi itulah, ramai orang tak boleh melalui proses tu. Dia duduk fikir, tengok lah sebab lebih-lebih sekarang media sosial. Tengok orang bisnes kaya, bisnes move je. Tayang kemewahan. Ini best. Jadi kalau tiba-tiba ada sedikit tak best, rupa-rupa kena pergi Eda Fires. Rupa-rupa kena tahan hujan. Rupa-rupa kena basah baju. Saya tak mau buat lah. Jadi, apa nasihat Cikgu JJ kepada kumpulan-kumpulan yang kira bisnes ni sentiasa best, sentiasa bagus ni? Sebab tu, ya, memang ramai macam tu. Dan, yalah, kalau nak cerita, sale turun, sejuk, kan, lemau. Ya, kadang-kadang, ya, kita ada The Same Company, satu syarikat, ya, semua orang ada fasa macam tu. Dan kita tak cerita pun, tak sebut pun. Ya, dia hanya sebut kejayaan je. Kita sebut kejayaan. Kita bukan kata... sebab, pada saya lah, bila kita sebut, dia some kind doa juga. Kita seru. Jadi kamu mahu minda kita dengar, ada action, kita perangut, dia akan jadi. Tak pernah sebut. Jangan sebut. Kita lalu. Jangan sebut. Jadi itu salah satu faktor juga. Jadi bila satu lagi circle. Duduk dengan geng, duduk dengan yang itu, dia akan jadi berlaku lagi. Dia akan merebak dan sebagainya. Jadi kan makin down. Jadi pada saya itulah mindset tu sendiri. Mindset setting dia. Betul. Setting kita. Mind setting kita. Itu betul-betul clear dan kita kena faham situasi. Faham tu atas keyakinan kita tadi tu. Kadang-kadang dia faham, lepas tu dia mula tak yakin. Dia faham, main tang. Yakin tu dah gini. Yakin tu nak kena solid. Macam mana nak solidkan yakin tu? Dan macam mana betulkan mindset itu? Soalan bahaya ni. Ya, sebenarnya dia banyak faktor sebenarnya. Ya. Banyak faktor. Sebagaimana saya sharing lah, saya pun tak pandai juga sharing sebenarnya. Tak apa kita pun tidak kata cakap sedap lah, tidak. Kita ni apa yang kita dah lalu. Yang kita dah lalu. Sekarang ni kita masih berusaha. Jadi pada saya lah dulu, mana saya nak dapat keyakinan? Saya nak buat sesuatu, kita nak yakin. Jadi pada saya nak yakin tadi tu, masa permulaan saya nak buat bisnes ini. Saya sebenarnya dapat satu WhatsApp dari satu perempuan. Saya tanya balik, tanya 2-3 soalan, dia tak layan saya. Makanya alhamdulillah saya berterima kasih kepada Cikgu Azuki sebenarnya. On the way nak jumpa satu Datuk Seri di KLIA, maka dia cancelkan perjumpaan. Jadi saya PM WhatsApp Cikgu Azuki on that time. Cikgu, saya on the way KL nak jumpa cikgu. Padahal kita tak jadi di appointment sana, plan B. Kan? Dia pun keluar time sleeve sekejap. Cerita-cerita ambil 3 kotak dari situ. Dan bila minum, bagi ibu saya kecil manis, alhamdulillah, hantar ke kampung, ibu minum okey, alhamdulillah, sampai sekarang pun minum. Jadi rasa boleh dipanjangkan dakwah ini dan timbul satu peranan juga di samping RM tadi juga, niat juga untuk bantu sebab di luar sana tak ada pilihan. Jadi sebenarnya hadir produk-produk TDC sebagai pilihan sebenarnya. Orang reject ke apa tu cerita nombor lain. Cerita pertama kita kena isytihad, beritahu bahawasanya ada pilihan di pasaran sekarang. Makanya sebab tu nak yakin. Dia timbul question mark. CEO-nya nak kenal syarikat-nya ada ke tidak. Makanya saya naik bas balik Kelantan. Buat appointment dengan CEO. Dari situ bila tengok, jumpa tu tengok. Kita pun ada jugalah ilmu baca orang. Baca apa tengok orang gitulah. Kalau cakap merapu tu kan bukanlah. Betul tak? Itu je ilmunya. Jadi bila tengok, jadi kan kita makan-makan sikit dekat kedai Glewak tu di Kelantan, ada lagi ke tak sekarang ni? Ada lagi. Ada lagi. Jadi that's the moment. Saya naik bas balik dengan Umar Khalid, bas 2 tingkat. Momen tu dia ingat lagi sampai sekarang. Ini momen nampak kecil, kesan besar, especially pada dia. Jadi dari situlah
Dari situ kita mula mengorak. Ada yakinan sikit situ. Dan bila kita ambil dah mula nak menyebar, kita kena ada satu responsibility. Dan kita faham di saat kita mula membina bisnes ini, kita faham CEO TDC Holdings adalah Hafiz Hugh. Beliau memang CEO TDC Holdings. Dan pada saya, mindset saya, satu keyakinan saya letak, saya pun CEO juga. Saya CEO untuk ID dealer saya. TDC tak bayar duit gaji bulan-bulan dekat saya. Tetapi dalam plan pemasaran TDC Holding Patu Syariah, dia kata dah sekian you buat, ni boleh pergi. 5,000 sehari boleh pergi, RM30 sehari minimum sehari. Boleh pergi. Sampai 5,000 sehari. Jadi saya believe. Kenapa believe? Sebab saya mencari keyakinan itu. Balik jumpa dengan CEO, tengok syarikat,nya ada, produknya ada, legal, semua sah. Dan pada masa itu tidak seperti sekarang hari ini. Hari ni TDC taja, Call Ever taja, Terengganu FC, Selangor FC, betul tak? Jadi, wah, semua dah kenal TDC. Dulu kita sebut Situ Joy. Satu produk Situ Joy saja. Ini satu Situ Joy. Situ Joy, power. Sebab satu produk. Sekarang kita tak sebut Situ Joy lagi sudah. Kita sudah ada 5 produk sekarang. Situ Joy, Call Ever, Berry Mix, Salitera, Nectar Max. Terbaru, madu dari Turki. Jadi itu keyakinan. Nak yakin di situ. Dan ada orang yakin di CEO saja. Sistemnya pula bagaimana. Dan hari ini sangat jelas, 3 juta lebih kita selenggara sistem dalam setahun. Dan tak pernah gagal lagi. Saya honestly, tuan-tuan dan puan sekalian hadirin, 2018 hingga sekarang belum pernah gagal lagi sistem TDC Holdings bayar bonus secara harian. Ini yang satu keyakinan yang bagi saya di luar sana. Yalah, sebab kita tak info yang lain, kita pun tak sebut mana-mana. Tapi yang setakat pengalaman sebelum inilah. Ya, hari-hari belum ada lagi. Hari-hari belum ada lagi pada saya punya pengalaman. Mungkin orang lain punya pengalaman tu mungkin. Jadi situ keyakinan. Jadi pada saya sudah komplit. Halalnya, patuh syariahnya, dari segi produknya, kan? Produk pula, ya Allah, 334,000 orang sudah minum. Repeat order yang begitu tinggi. Tapi hari ini betul. Satu part is duit. Satu part lagi di sana, oh, terima kasih Cikgu JJ. Saya minum susu ni lutu, okey. Itu bukan masa tu kita tak nampak duit, tuan. Kita tak nampak duit, Cikgu, terima kasih. Alhamdulillah. Oh, saya ni. Kak, berapa lama dah minum? Dah. Ada yang setahun, 2 tahun jumpa klien. Oh, Alhamdulillah. Okey Kak, agak-agak nak berhenti tak? Tak berhenti dah Kak. Nampak? Jadi dia berlaku bukan secara paksaan. Walaupun just untuk minum. Tapi sistem tu sendiri, wah, minum sendiri pun boleh dapat income juga. Kita ajari dia. Jadi dia pun seronok. Jadi dari situlah berlaku perkembangan tadi tu. Tapi yang paling penting tadi tu, yakin tadi tu. Jadi syarikatnya sudah yakin, produk sudah yakin, legalnya sudah yakin. Jadi bagi saya, patuh syariahnya, halal jakim, HACCP, semua sudah komplit. Jadi kalau saya di luar sana, saya nak cari yang sekomplit inilah. Rasa tak ada. Dari segi brandingnya dan sebagainya. Atas faktor-faktor tadi itu bagi saya sangat sukar di sana. Especially sistem. Dan banyak orang manipulate sistem sebenarnya. Dalam sistem itu sendiri, dealer-dealer pun boleh manipulate juga. Dan TDC pun pada awalnya dulu, suatu ketika dulu, pun ialah pada peringkat permulaan, betul tak? Itu learning process. Kita learn. Jadi TDC dah tahun ke-7 ni learn, sekarang dah earn. Tapi ada 97 tahun lagi kalau ikutkan blueprint TDC sebenarnya. Jadi alhamdulillah. Jadi sampai satu tahap sistem diperbaiki secara online totally 100%. Dan sekarang ini walaupun dia nak minum, walaupun pengguna pun boleh akses sendiri. Sebagai pengguna tanpa melibatkan duit kepada orang tengah, hantar duit ke leader. Tidak perlu. Ini sangat penting. Perjalanan duit tu sebenarnya. Dan banyak yang gagal juga sebab dia singgah banyak, singgah. Ada lebihan tengah-tengah tu. Kan? Jadi kita leader ni sebab ada lebihan tengah-tengah. Betul, lebihan tengah itu yang okey sini. Jadi niat situ pada tak apa betul lah. Jadi ini solid. Dari klien pelanggan langsung terus ke sistem dan dari situ terus. Sistem secara master dealer terus boleh ke mana-mana dan secara tim boleh menikmati. Baik segi tim bonus, kiri dan kanan tim bonus kita dan juga pencen. Itu yang reward point lah. Kalau ahli-ahli TDC-nya reward point. Pencen dari itu. Saya sebut pencen.
Sebab dia tak ada limit masa. At any time kita boleh tebus. Hari ni ramai orang sampai umur 60. Umur 60 dan yalah dapat gratuity, golden handshake. Alhamdulillah. Bersyukur dulu. Mungkin yang dah ada career ini boleh dijadikan sebagai sampingan. Tetapi bagi yang pada saya, ya dengan platform ini kalau diusahakan betul-betul, ya pensionnya memang mengalahkan lah sebenarnya. Dan hakikat sekarang ini sudah berlaku pun sudah. Alhamdulillah. Itulah berbalik kepada keyakinan tadi tu. Yakin tu. Bila yakin, kita tak peduli lah. Kan? Kita tak peduli. Kita ada satu yang sangat jelas dan ya di samping kita pun kita tak boleh nak tahan orang. Tak boleh nak tahan orang. Tapi bila kita ada tim yang betul-betul solid, nampak sebagaimana kita nampak, kita fokus yang tu je. Pada saya sekarang ni senang. Kita fokus apa yang nak buat. That's all. Fokus apa yang nak buat. Kita fokus apa yang nak buat. Kita pegang fokus apa yang nak buat tu je. Di samping ya kita masih lagi menyebar, masih lagi. Tidak berhenti. Tapi existing team kita fokus apa yang nak buat, itu saja. Dan yang satu yang saya seronok dengan sistem TDC. Anda kata dia sebab sistem ini sekali dah masuk sistem once a lifetime. Anda kata satu hari nanti pintu taubatnya sudah terbuka. Betul tak? Maksud saya tim saya yang sejuk yang dulu yang bersama dengan saya tahun 2018 dulu kan yang kita placing kan. Masuk sistem walaupun sebelah ada juta pun ada. Menunggu kan jutawan sebelah kaki. Jadi bila-bila at any time dia boleh come back. Jadi kita tak tinggal juga sebenarnya. Tak tinggal juga. Jadi kita boleh follow up lagi sebenarnya sebab sistem tu tak mati. Sebab saya ada jumpa satu leader, dia kata saya ni kalau 6 bulan, setahun tak ada belian, tak ada apa. ID pun hilang. Dia kata ada lagi. Ada. Sebenarnya sistem tu juga pun sebenarnya main peranan. Dan mungkin satu hari pada hemat saya akan berlaku juga kebangkitan yang masuk dulu-dulu punya tak tahu cerita. Satu hari bila cek mungkin dia dulu situ Joy. Kadang-kadang situ Joy TDC pun orang dia bila tak sebut situ Joy, kita sebut TDC, dia tak tahu. Dia tak kenal. Jadi bila kita kadang-kadang saya jumpa klien, saya tunjuk kalau apa saya tunjuk situ Joy. Sebab memang majoriti. Pum tunjuk apa masuk yang kelima baru tunjuk situ Joy. Dia punya fenomena tu sampai tahap macam tu. Itu dia punya tu dulu. Tapi kita faham pada fasa tu fasa meningkat. Kita pernah naik kan 2019 20 memang booming. Tapi ya kita yang percaya ialah dia ada fasa-fasa dia tu dan selagi mana pada saya mudah ya. Elemen-elemen lain saya ketepikan. Pada saya honestly secara personally selagi SQ-nya buka, syarikat-nya buka, sistemnya buka hari-hari, bayarnya tak pernah gagal. Jadi ini saya letakkan niat untuk berdakwah. 3M. Katanya sahabat-sahabat, manfaat kewangan, manfaat kesihatan, manfaat kewangan, manfaat akhirat juga tu. Di 3 benda ni. Sebab tu bila niat. Sekarang ni kita nak betul niat. Dulu mungkinlah kita pun cerita duit dah. Bila sampai satu tahap ni kan. Jadi bila circle tadilah berada dalam circle tu kita dengan cara kita dah. Jadi kita pun tak heran, betul tak? Kita tak heran tengok Lamborghini ke apa kan. Jadi dia tak kacau. Dia tak kacau sini. Hujungnya kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Jadi kita nak enjoy life cara kita. Jadi biasa orang sebut bahagia cara kita. Begitu. Bahagia cara kita. Jadi beberapa tahun ni di TDC macam mana perubahan dari segi by setting, dari segi kehidupan? Boleh kongsi sedikit berbanding dengan dulu-dulu kan? Yalah masih muda tapi itulah dulu-dulu lah pengalaman. Ya, sebab saya jumpa satu orang pencin. Saya duduk makan sebelah. Jadi saya memang tanya umur dia. Dia baru bersara. Dia kata apa? Dia kata, cikgu. Saya terkejut. Dia kata umur dia 30. Dia dah bersara umur dia 30 dia sebut. Saya pun gelak dekat dia. Dia pun senyum. Dia kata, cikgu, dia kata, kita jangan tuakan diri kita. Biar dia tua sendiri. Jadi gitulah selingan sikit dah. Berkait dengan umur lah. Pun rasa macam muda lagi. Tapi bila tengok anak-anak tidur kan. Anak-anakku dah semakin membesar rupanya.
Kata kita sendirilah kan. Tapi jiwa tetap jiwa muda semacam. Jadi pada saya lah, alhamdulillah, saya berkecimpung secara tepatnya 19 hari bulan 1 2018 sehingga ke sana ini. Pertama sekali yang paling saya kenal dengan jiwa saya lah. Setiap orang masing-masing dari segi material dan sebagainya masing-masing, tapi bagi saya pertama masa. Dan pada saat saya mau nak mulakan bisnes ini 2018 dulu, saya ingat lagi masa itu 6 bulan saya berada di HKL. Anak saya yang nombor 2 itu kan. Ada komplikasi, rezeki saya Allah Ta'ala duga di saat masa mula-mula nak buat bisnes ini. Masa tu ingat lagi jejak santai CEO masa tu dengan dan on that time memang rumah saya di HKL. Urologi yang depan tu. Jadi setiap tu momen tu saya ada. Gambar saya ada di setiap momen. Jejak santai itu. Masa tu saat permulaan. 6 bulan saya berusaha itu dan saya bersyukur. Saya bayangkan kalau saya dulu dalam perjawatan agak sukar, mungkin dia mengganggu juga isteri saya dari perjawatan dan sebagainya. Itu masa. Dan sehingga ke saya ini pun itu masalah sangat bersyukur. Sangat-sangat bersyukur dengan masa dan juga dari segi RM pun alhamdulillah ada hari-hari walaupun belum lagi KPI saya sendiri pun belum capai lagi. Untuk betul-betul financial freedom secara totally. Tapi masih lagi berusaha dan saya sangat yakin satu hari nanti sampai kalau izin Allah Ta'ala sekarang 4 series insyaAllah menghampiri 5 series. InsyaAllah kita selalu berdoa dan LOP kita Law of Projection dia dan nampak ni berkat bulan Ramadan ni dah semakin nampak insyaAllah. Jadi itu izin Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya bila kita bercakap masa ni satu benda yang tak boleh diukur dengan RM dan sebagainya. Jadi saya sangat terasa sebab anak saya yang bawah 2 ni saya sangat valuable. Banyak masa dengan mereka. Banyak masa dengan mereka dan kita sangat rapat dan sehingga hari ni pun Umar dengan Uzma tu walaupun darjah 5, darjah 3 masih lagi tidur bawah ketiak saya. Jadi kita rasa enjoy. Sebab momen tu dah sikit lagi dah tak ada momen tu. Sebagai momen kita buat susu, momen mandikan dia, momen pakai seluar dia. Kan? Jadi momen tu dah tak ada. Jadi itu sebenarnya satu happy. Saya rasa bahagia. Bahagia. Dan juga nak lagi bila sekarang bulan Ramadan apa semua pagi-pagi ya ramai yang jalan jam tapi kita balik jalan kita kosong. Tak semestinya ramai itu betul. Tak semestinya yang tak ramai seorang ni salah, betul tak? Jadi itu rasa satu kebersyukuran dari segi lifestyle pun bagi saya simple saja. Hari ni betul bab memberi dan sebagainya simple je. Di saat kita ada RM10, kita tak boleh bersedekah RM1. Belum tentu kita ada 1 juta, kita boleh sedekah 100,000. Kalau ikut nisbah tu kan 10% gitu. Belum tentu lagi. Jadi bagi saya simple je. Tagline mudah, hidup macam biasa. Tapi income mau luar biasa juga. Jadi syukur dengan apa yang ada. Tak adalah sekarang ni rumah besar apa semua, tak ada dah. Syukur dah apa yang ada. Kereta pun ada, tambahlah sikit. Singa tu asbab TDC Holding. Jadi yalah kita pun tak highlight sangat, betul tak? Kita tak nak jadi macam yang lain-lain juga, betul tak? Oh tayang ni. Kita gitu je. Simple-simple je. Sebab suatu hari nanti sebab kita ada sistem. Sistem kita yang penting. Kan apa yang kita ada tu itu tak penting bagi saya. Ya tapi kadang-kadang kita fahamlah mindset orang ni nak tengok dah tanya apa. Itu kita faham. Cuma yang jauh di sudut hati sistem kita tadi tu. Dan lagi sekarang ni TDC dah buka satu opportunity. Yalah ada positif ada negatif. Tapi apa-apa pun kita nampak sebagai positif je. Sebab sebenarnya ya kok mana pun dengan Joy Shipper kita tu sebenarnya dengan RM5 tu bagi saya sangat membantu juga. Walaupun not dari segi profit peringkat awalnya. Kan dakwah tu kan betul tak? Nabi dakwah sulit 3 tahun di Mekah betul tak? 10 tahun di Madinah. Dakwahnya. Sama juga kalau isi perjanjian Hudaibiyah betul tak? Ya mula-mula semua marah. Sayyidina Umar marah apa semua marah. Tapi hujungnya kan ada hikmah di sebalik itu yang kita tak nampak pada peringkat awalnya. Dan pada saya Joy Shipper pun membantu. Sangat membantu dan ya bila ada keyakinan tadi, dah timbul keyakinan di saat itulah ya kita dah tak payah nak bercakap banyak lagi baik dari segi update dan sebagainya, sistem pun tidak ada paksaan dan sebagainya. Kita nak biar betul mereka berilmu dan segala yang dibuat itu
based on knowledge, berdasarkan ilmu, bukan sebab paksa, sebab leader dan sebagainya. Dia berlaku secara organik lah. Berlaku secara organik itu. Jadi bagi saya, kehidupan saya tetap macam biasa. Saya kawan tetap kawan biasa juga. Tak ada, alhamdulillah. Tapi saya tenang lah. Saya tenang. Begitu. Tenang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi yalah nampak 4 tahun lah. 5 tahun. Nak masuk 5 tahun dah. Ya, jadi 5 tahun ni sudah mengalami lah ketenangan, kebahagiaan, kebebasan waktu dan juga kebersamaan bersama dengan keluarga. Ya. Itu antara benda-benda yang duit tak boleh beli. Dan satu lagi, saya minat melancong. Jadi dulu masa perjawatan dulu pernah juga lepas beberapa syarikat juga kan. Wah, cukup susah nak pergi melancong. Masya-Allah. 3 bulan ni sibuk. Nak ke Paris, Amsterdam kan. Itu salah satu faktor juga. Jadi ini semua izin Allah lah. Jadi di TDC ni Allahu Akbar. Kan? Bermula 2018 ke Bali, 2019 ke Korea, bulan 4 lagi, lepas tu hujung tahun tu ke umrah. Kan? Dapat 4 sekali pergi. Dulu masa perjawatan dulu 15 tahun, Allahu Akbar. PPP SDG 44 masa tu, tapi Allah Taala tak izin. Sekarang ni cerita dia ada duit ke? Kalau tak sampai segitu dia tak panggil, tak datang kita. Ya. Ini bukan soal ada duit ke apa ke, masa tak. Dia tak panggil. tak sampai. Ya, jadi alhamdulillah 2 tahun masa tu, 2019, 2019, saya, isteri, ibu, mak mentua. Dan masa tu ambil reward pun, ibu saya naik atas stage tu, satu kebanggaan. Jadi saya boleh, ini buktilah. Mungkin atas keredaan dia suatu ketika dulu, betul tak? Dia also the right choice. Jadi tu 4 dapat pergi sekali umrah, alhamdulillah. Lepas tu kita ke Sabah trip, 4 bas TDC bawa. Walaupun ke Sabah trip, itu momen tu cukup hebat. Sabah trip. And then lepas Sabah trip tu kita ke New Zealand. Sebelum Covid tu, 11 bulan 3 2018 sehinggalah 18 bulan kita balik. Ingat lagi kita check in 13 bulan Jacinda Eden umum. New Zealand lockdown. Wah, kalau lockdown di New Zealand balik putih kita dan cakap kacak berputih lah. Tapi alhamdulillah boleh follow itinerary dan kita follow itinerary dan balik 18 bulan 3. Balik sini pula lockdown. Balik lockdown, saya 5 malam tidur di office. Tidur di office, rumah datang hantar makanan dan sebagainya. Dan tu sehinggalah lockdown. Last kali di New Zealand. Sehinggalah baru ni kita ke Philosophy of Success di Langkawi trip. Alhamdulillah. Dan juga ke Turki belon panas itu hajat orang rumah lah. Kalau ikut saya nak pergi tengok ambil gambar je. Kan? Tapi orang rumah kita kan. Naik sekali. Naik sekali tak apalah. Naik dengan bini sekali. Walaupun costing juga. Betul tak? Tapi it's okay. Once a lifetime. Kita pun tak tahu lagi bila pergi. Betul. Jadi itu pun satu kegembiraan pada peringkat kita lah. Jadi kita bersyukur. Jadi dapat naik belon panas walaupun 1 jam dekat atas tu. Tapi alhamdulillah Allah Taala pelihara. Lepas kita balik beberapa bulan lepas tu ada accident belon. Jadi kan ini semua jalan Allah. Jadi alhamdulillah itu momen. And then sekali lagi. Bulan 12 itu dan di Turki itulah momen kita pergi ke Nectar Max kat Balpamang. Cukup luar biasa juga. Itu family business. Yang paling kecil sekali kan, adik-beradik yang paling kecil itu dah semakin tua, getting old. Dia alhamdulillah dilegasi kan. Dan bulan 12 itulah yang terakhir 2022 tu kita ke Jakarta Bandung. Jadi saya bersama rumah saya, jadi alhamdulillah. Itu momen-momen lah. Kita pun tak tahu sampai bila kita mati, tapi at least dah ada kenangan-kenangan terindah dalam hidup kan. Jadi gitu. Jadi tidak hebat lah bagi setengah orang, tidak hebat, tapi cuma hebat ini dia subjektif. Untuk tafsiran, berdasarkan tafsiran orang tu. Bagi saya sangat bersyukur dan juga saya berterima kasih lah kepada isteri saya, keluarga saya, dan walaupun adik-beradik saya pun tidak semua all out buat bisnes ini. Tapi kita faham lah semua orang anugerah tu tak sama. Minat tak sama. Tapi semua minat RM juga, betul tak? Jadi alhamdulillah. Tapi itulah tulang belakang tu, dan saya bersyukur walaupun rumah saya tidak totally follow saya ke mana saya pergi. Jadi saya walaupun banyak pergerakan saya solo. Kecuali di anugerah makan angin. Kita rewardkan sekali lah kan. Saya kan usaha rewardkan. Kan pergi berdua. Jadi tapi satu part lagi lah. Trust lah.
Jadi saya balik pukul berapa itu satu yang saya boleh salute lah. Makanya itu pun satu rezeki juga. Ada kawan-kawan saya lepas kahwin pukul 10 kita minum teh pun dapat deringan telefon. Itu masing-masing punya family planning, family disiplin. Tapi alhamdulillah lah, saya ke mana saya pergi, kita maklum. Okey, dan ya kita balik pukul 1 pagi kalau terlewat tu pun jadi tidak ada isu lah. Sebab dia tahu mana kita pergi dan circle kita pun circle yang telus yang kita kenal apa semua. Jadi sebab kita selalu war-warkan impian kita. Impian kita untuk family, hujungnya untuk family sebenarnya. Ya. Bagi kita ni lah alhamdulillah dah. Nah, alhamdulillah dah. Dan kita sendiri punya takdir Allah Taala. Dulu kita anak penoreh getah. Pergi sekolah dulu kayu fizikal 13 km pergi balik. Habis album nyanyi betul tak? Salim Eka Matras Spring kan. Wing. Mengaji lah juga. Mengaji tu awal pagi masa sekolah rendah. Sebab apa? Kena lalu kawasan macam sungai jugalah. Kampung Juh, Labok, Kelantan, kayu fizikal. Lalu kawasan tu kan ada bunga-bungaan tepi tu bau harum. Masa tu ngaji, bismillah. Ayat kursi apa semua. Jadi gitu. Adi tu mama lah. Kita dulu susah, dulu tak ada orang tua, tak ada wariskan apa pun. Dalam hidup di masa tu saya punya kepala otak dua, satu kemahiran, dua pendidikan. Saya kemahiran tak ada. Vacuum repair motor buat rumah saya tak ada kemahiran. Jadi betul saya kena belajar. Belajar jadi di satu sekolah itu SMK Macang. Situlah 7 tahun saya di situ, duduk asrama pun asrama desa, bayar RM5 sebulan, 40 lelaki, 60 perempuan. Jadi momen itu cukup indah. Alhamdulillah. Dan rasa kalau sebut lelaki suci, saya masa di sekolah itu lelaki suci. Ya, sebab lima waktu solat jemaah kau. 5 waktu solat jemaah. Kalau ustaz tak ada, kita naik jadi tu imam. Kita ketua pengawal 2 tahun. Tingkatan 5 na atas. Ketua asrama. Jadi itu tanggungjawab. Jadi bila masuk U tu dia ada goyang sikit. Universiti ni mak dengan ayah dia tak ada. Goyang sikit ke goyang? Goyang sikit lah. Dia goyang sikit. Tapi masih di jalan yang lurus. Tapi ada pendamping lah macam Ustaz Arni apa Ustaz Tajul kan. Tapi alhamdulillah. Circle kita sekarang ni dan dah 4 series sekarang ni kita faham hakikat kehidupan. Jadi itulah yang kita buat sekarang ni pun dah kita bagi kita dah cukup dah alhamdulillah. Dan kita pun fikirlah sebab ada ruang dan peluang apa-apa kena usaha. Selagi ada kederat, tapi ramai di luar sana ada kederat tak nak usaha. Jadi kita lahir macam saya dulu dalam kesusahan itu bukan salah kita lah. Tapi one day kita faham kehidupan. Dan bagi saya, inilah sebenarnya universiti kehidupan sebenarnya. Campus life dulu tu, ya mungkin untuk timbul pengalaman di situ. Dalam konteks sertifikat, degree dan sebagainya. Jadi mungkin Allah Ta'ala dah takdirkan begitu. Setiap orang root dia macam tu. Ya. Tapi hakikat ini, hidup ini keras. Apa-apa pun. Tapi kita jalankan peranan, peringkat mana kita berada. Itu saja, saya punya konsep sekarang ini mudah. Dan hujungnya hadir kita biar boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu saja. Ya, moga-moga dengan niat ada kebaikan yang dia buat adalah saham PM kita situ. Itu yang paling penting. Berapa yang kita simpan itu bukan hak kita. Yang kita bagi itu sebenarnya. Sebenarnya kepala otak sekarang ni. Tu yang kita bagi itulah sebenarnya yang kita punya. Betul, bagi orang yang faham kan. Jadi dah tak pening-pening sekarang ni bila faham sudah solid tu. Itu je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apa fikiran masa depan Pak ada TDC, apa masa depan yang nak set untuk tim, untuk peribadi, untuk keluarga? Ya. Apa target? Jadi ialah apapun ada target. Ya. Jadi baik kepada tim saya sendiri pun kita pada tim, tapi biasalah tim ni datang dan pergi tu biasa. Kita tidak boleh paksa. Betul tak? Cuma hari ni ialah masih lagi membina. Kita tak boleh berhenti sebenarnya. Sebab tu ayat dia konsisten. Konsisten sebab kita dah mulakan, kita tahu mana kita nak pergi. Andai kata kita berhenti, kita takkan sampai. Dan mungkin kita ada orang mungkin nak support kita sebelum ni untuk kita sampai. Kita bukan seorang untuk kita sampai. Tapi hari ni ya mungkin ada yang kecundang tengah jalan. Bagi saya ya setengah orang bila ramai dia tengok yang kecundang tengah jalan,
Itu mempengaruhi. Nah, bagi saya, ya, bila kita sangat clear, walaupun ada yang ialah macam naik bas, persinggahannya turun, itu okey, tak ada masalah. Ada orang naik balik, turun balik, naik balik. Jadi pada saya masih lagi mengorak langkah, dan hari ini pada sampai satu tahap, saya mula membina tim 2018, structure saya. 2018 hingga ke hari ini, ya, kita ada plan kita. Jadi ada masa-masa plan tu terpaksa diubah-ubah juga. Okey? Tapi masih lagi direction yang sama. Cuma kadang-kadang strategi itu harus kita kata matlamat tetap sama. Strategi kena ubah-ubah. Kena ikut keadaan situasi semasa. Dan pada sampai ke saat ini, saya cukup seronok sebab apa? Dari segi susunan struktur kita, placement dan sebagainya, hari ini di saat dulu kan ilmu tamak dulu kan. Dulu lah kan. Bila kita tak faham, kadang-kadang ambil masa juga nak faham ni. Mungkin makan tahun. Ya. Jadi sampai setahap kita faham, dari segi susunan tu, wah, dulu kita cerita kita aja. Kan kita aja. Oh, ni kita. Tapi sekarang ni bila kita sampai satu tahap kita sudah faham, hari ni kita rasa seronok. Di saat kita placing orang, yalah, sebab kita tak berhenti. Kita kan ada new client, ya. Direct sponsor. Hari ni direct sponsor pun bukan kita sudah. Dan kita sangat seronok sebab di saat kita letak, contoh satu klien, kita registerkan dia. Kan? Kita dah tahu dah. Pak struktur ni saya bina 2018 sampai hari ni. Saya tahu siapa yang kita nak bantu, siapa ni. Jadi saat kita letak tu, kita letak sini. Oh, yang ni yang keluarga problem, yang ni yang tadi pun dapat, yang ni wah ada anak OKU pun dapat. Kita niat gitu. Orang tak tahu. Kita dengan Allah Ta'ala lah. Jadi di saat kita letak ini asyik tu kita nampak bayang. Oh, dia dapat. Dia dapat tim bonus, dia dapat tim bonus, dia dapat tim bonus. Kita pun dapat tim bonus juga. Ni. Ini sistem. Dan pada saya tim bonus itu adalah TDC berkongsi rezeki. Lebihan. Dalam konteks tim bonus tadi itu. Yang dah cappingnya 5,000 satu hari itu untuk platinum dealer. Itu bagi saya TDC berkongsi rezeki. Dan betul kok tak pernah gagal lagi. Sehingga hari ini. Ini betul-betul ni. Jadi pada begitu untuk tim. Jadi yalah, siapa yang masih setia bersama dengan saya hari ini, kita tahu siapa yang fokus tak fokus. Jadi rezekilah siapa yang berada circle yang kita masih lagi fokus buat. Adalah bahagian dia. Atas sebab tadi tu. Jadi yalah, masih lagi membina juga. Tak akan berhenti. Dan juga untuk yalah keluarga yang bagi saya dah kereta ada, orang ada kereta kita ada kereta. Orang ada motor kita ada motor. Kan? Mungkinlah kalau rasa kedekat ada lagi nak cari juga. Motor laju sikit. Tapi yalah bini pun tak bagi juga. Takut yalah laju-laju ya, dua tayar kan. Jadi orang ada kereta kita ada kereta, ada motor kita ada motor, ada rumah kita ada rumah. Alhamdulillah. Tapi kita nak satu lifestyle yang bukan bermewah nak menunjuk kata tidak. Cuma satu hari kita pun nak betul-betul satu family time freedom. Maksud time freedom tu memang betul-betul tak terikat. Dia kata Iznillah Ta'ala 4 figure daily strong, betul tak? Yalah 5,000 satu hari, betul tak? Kita tak payah fikir apa. Ya, bukan tak payah fikir apalah, life must go on juga. Cumanya kita kata peranan kita on that time banyak boleh buat sebenarnya. Saya ada dalam kepala saya sudah. Planning saya. Mungkin kita boleh set up konsultan untuk bantu. Ya, bagi motivasi, jangan bayar saya. Ya, kita bidang pendidikan. Ya, jadi banyak lagi sebenarnya kita boleh buat. Jadi sebelum sampai ke tahap itu, kita berusaha lah. Selagi ada hayat ni. Itu. Jadi itu pada peringkat saya lah. Jadi pada peringkat tu kita nak menghulu nak apa pun masih tak ada pening-pening kepala sudah. Itu tenanglah, betul-betul peaceful lah. Betul-betul kita punya tak ada fikir lah. Hulu gitu. Dan yalah. Ada jugalah impiannya nanti sebab tu kena berusaha lebih lagi ni. Andai kata projek ni jadi kan nak buat jugalah rumah mungkin untuk orang tua juga dekat kampung sementara ada ni. Selagi ada hayat tu kan. InsyaAllah. Jadi itulah. Saya pun selera tak besar. Selera tak tinggi. Lamborghini tak ada, Ferrari tak ada.
Selera tak besar. Alhamdulillah ada singa ni pun alhamdulillah syukurlah. Sebab niat dia tu untuk kita travel, saya gunakan dia maksimum betul-betul. So saya enjoy. Masuk dalam tu saya enjoy. Jadi setiap orang tak sama. Setiap orang tak sama, sangat subjektif. Jadi apa yang saya share tu sebenarnya atas kapasiti saya lah. Sebab selagi kita tak besar, kita orang kampung. So syukur alhamdulillah. Kita start zero. Apa yang ada hari ni Allah Ta'ala izin. Bagi saya lah, sangat kaya lah. Dulu start kosong jalan kaki. Alhamdulillah. Jalan kaki. Dulu tengok orang ayah ada kereta, rumah batu, betul tak? Kita duduk tanah orang pernah kena halau. Kan? Jadi itu satu momen lah. Ya. Jadi hari ni kita pun berjaya beli tanah untuk orang tua apa semua. Dia minat menoreh, dia boleh menoreh. Jadi itu pun bagi saya satu kejayaan juga sebenarnya. Impian jadi kenyataan juga. Alhamdulillah. Jadi syukurlah. Apa-apa bersyukurlah. Sebab kita tak tahu bila kita mati ni sebenarnya. Alhamdulillah. Itulah saya punya pandangan lah. Jadi pada saya masih lagi berusaha. Target personalnya pun belum capai lagi. Saya tak akan berhenti berusaha. Sehingga TDC nak bagi 5,000 sehari. Team bonus untuk satu ID. Saya akan tetap berusaha lagi. Ya. Itu KPI saya mudah ya. Yalah hari-hari itu pun ada. Dia banyak sikit turun naik tu biasa. Tapi ada. Jadi alhamdulillah. Jadi selagi tak capai 5,000 kita go hit lah. Ghostan tak adalah, go hit. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, terima kasih. Ini asbab lah. Asbab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga kepada Cikgu JJ pada temu malam hari ini. Ya. Ada banyak lagi soalan nak tanya tapi kita simpan dulu. Harap ini bukan kali terakhir untuk temu ramah Cikgu JJ kita. Ini hanya mukadimah sebenarnya pun cukup panjang. Jadi terima kasih juga sekali lagi sebab datang dan sudi hadir untuk berkongsi ilmu. InsyaAllah sebagai TDC Mentor, sebagai Presiden TDC Mentor Club pula. Jadi bolehlah lapang-lapangkan sikit masa lagi untuk berkongsi dengan lebih ramai orang, boleh ya? InsyaAllah. Manfaatkan ilmu yang kita ada. Ya, salah satu tiga daripada salah satu yang akan mengalir iaitu ilmu bermanfaat. InsyaAllah. Tak mohon juga Cikgu JJ untuk teruskan berkongsi kepada lebih ramai orang untuk manfaat kepada lebih ramai dan sama-sama menjadi seperti Cikgu JJ. AM dapat, PM pun dapat. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.